Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Riel kembali ke channel My College Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 review. So hari ni saya nak unboxing dan juga saya nak tunjukkan cara pasang lah. So kali ni masih lagi kemah daripada Vidalido. So dua produk daripada Vidalido yang saya akan review kali ni adalah satu, yang pertama adalah ni Habitan, okay, Vidalido Habitan. Yang kedua adalah Lanyu, okay, Vidalido Lanyu. So dia dua-dua produk yang berbeza. So Habitan ni adalah sebuah shelter, manakala Lanyu ni adalah sebuah inner tent. So kalau korang tahu lebih detail pasal dua produk daripada Vidalido ni, dan korang nak tengok cara macam nak set up dan juga sedikit simple review lah, apa yang menarik, apa yang kurang menarik pasal Habitan dan juga Lanyu ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so sekarang kita start dengan kita unboxing dulu Habitan dulu. Okay, so ni kotak dia. So simple kotak, dia just fit lah, just nice. Dia letak dia punya Habitan, okay, shelter tent. So kotak dia pun tak besar sangat lah. So kotak dia tak ada detail apa-apa, sekadar dia punya gambaran, dia punya size ke apa tak ada. So just dia ada gambaran tent dia lah kat luar sini. So sekarang kita buka, kita tengok macam mana rupa Habitan daripada Vidalido. Okay, kita keluarkan. Okay, walaupun dia tak besar, tapi berat dia agak boleh tahan juga. So saya rasa berat dia lebih kurang dalam 15 kilo macam tu. Okay, ni dia punya bag. Bag dia warna coklat, duffel bag warna coklat lah, warna coklat. So memang biasanya normally bag Vidalido lebih kurang sama macam ni lah, just ada logo dia, dan dia ada tag kat sini lah, dia punya tag. Dia tulis ni sedikit spek dia. Okay, Vidalido Habitan. Berat dia 10 kilo. Okay, berat dia 10 kilo. Dia gunakan material dia kat sini tulis 150D lah, polyester, 3000 mm. So agak tinggi lah dia punya PU rating dia. Dan dia punya size nanti semua saya akan baca lebih detail lah bila kita dah siap setup nanti. So kita buka, kita tengok apa yang ada dalam ni lah. Okay, so warna dia coklat, coklat gelap. Dan dia ada strap macam ni, buckle macam ni. So Habitan ni sebenarnya sebuah shelter. Dia kalau tengok design dia, dia macam tunnel lah, tunnel punya shelter. So dia tak ada inner lah, dia tak ada inner tent. So dia just, okay, ni dia punya outer dia, okay, dia punya shelter dia. Dan dia punya pole, ni dia punya pack lah. So pack dia bagi macam ni, agak solid juga, walaupun dia bukan yang heavy duty yang warna hitam tu, tapi still besar. Saya rasa yang ni material dia besi lah, sebab dia agak berat. Dan dia ada guideline dia warna kelabu. Okay, ni dia punya pole. Okay, pole dia dia ada dua part lah. So ni part pole dia punya shelter dia, dia aluminium. Okay, aluminium pole. Dan saiz dia pun agak besar juga. Okay, kemudian ni dia punya pole depan dia. So kalau yang ni sebenarnya dia punya center lah, center pole ni kat hujung macam dia punya depan, awning depan tu. So dia ada dua set, depan dan belakang. Okay, ni dia punya shelter tu lah, dia punya outer dia. Ni bag dia, dia tak ada. Okay, dia punya manual, okay, ada. Ni manual dia, dia terselit dekat dia punya outer tadi tu. So rupa dia macam ni lah, lebih kurang. Dia ada satu center pole yang aluminium kat tengah, dan dia ada empat pole lah dekat depan dan belakang. So dia ada tunjukkan cara pasang macam mana. So ataupun kalau korang nak mudah, korang boleh tengok video ni sampai habis lah kalau nak tengok cara pasang. Okay, saya akan share cara nak pasang dia. Okay, dia punya size. Okay, size Habitan ni, okay, dia actually sebuah shelter lah, walaupun nama dia Habitan. Tapi walaupun dia shelter, dia sebenarnya kita boleh gunakan sebagai
sama ada untuk tempat camping ataupun sebagai common space lah. Okay. So dia punya size, lebar dia, lebar dia 550 cm, 5.5 meter. Dia punya panjang dari depan ke belakang 4 meter. So sebenarnya agak besar saiz dia. Dan dia punya ketinggian 230 cm ataupun 2.3 meter. So saiz dia memang besar sebenarnya. Untuk sebuah shelter, kita boleh letak, kalau kita nak tidur, kita boleh letak inner tent lah. Sebab tu ada sekali dia punya inner tent ni. Tapi yang ni dia jual berasingan lah, dia tak bagi sekali. Ni satu option lah. Ataupun korang pun boleh tidur dengan camping bed lah, ataupun korang nak letak kemah bawah tu pun boleh sebenarnya. So dia punya size bed tadi, panjang dia 62 cm. Okay, dia punya diameter 19 cm. Okay, bed dia pun tak besar sangat. Lepas tu sikit technical spec dia, dia gunakan tadi saya cakap tadi 150D PU 3000 mm. Size pun dah cakap tadi, berat dia 10 kilo. Dah dia, kegunaan dia, kapasiti dia lebih kurang dalam 4 ke 6 orang. Okay, 4 ke 6 orang. So memang besar lah. So next kita tengok ni pula. Jadi ni adalah Lanyu. Lanyu dia sebuah inner tent. So inner tent ni dia kemah, tapi basically dia, kita nak guna dia punya inner saja. Yang ni dia memang tak ada outer, dia hanya inner tent saja untuk kita gunakan dengan shelter lah, shelter tent. Shelter tent bukan sekadar habitat lah. Mana-mana shelter tent kita boleh gunakan dia punya inner tent ni lah, Lanyu ni. Contohnya macam kalau Vidalido, kalau kita gunakan dengan Makino, ataupun yang sunrise dan juga sunset tu, okay, yang dome shelter tu. So kita boleh gunakan inner tent ni sebagai tempat tidur lah. Okay, so ni gambaran dia lah, gambaran Lanyu inner tent. So dia tak ada detail apa-apa dekat kotak dia. Kita keluarkan. So kecil je saiz dia. Okay, besar ni je Lanyu, Vidalido Lanyu. Beg dia comel, warna hitam. So sebab kemah ni, so yang ni pun dia, kemah ni pun dia warna hitam lah. Dia ada dua warna. Kat sini dia ada tulis black dan juga camel. So kalau camel ni biasanya warna kaki lah, warna coklat cair macam tu. So kalau yang Habitat ni dia ada satu warna saja, dia tak ada option warna lain. Okay, bag dia biasa lah, dia duffel bag. Dan dia ada compression strap kat atas ni. So dalam dia macam ni lah, dia kemas. Dia ada velcro strap. Okay, kita buka, kita tengok. So first, macam biasalah dia bagi pack dia. Okay, pack dia dia ringan ni. So saya dia jenis aluminium pack. So dia aluminium pack macam ni lah, Y shape aluminium pack. Okay, so dia ada berapa ni, dalam 4 macam tu. Okay, ni dia punya pole. Okay, dia aluminium pole lah. So yang ni pole dia tak besar. So dia memang standard lah. Untuk sebuah inner tent, dia standard size. Dan ada satu yang menarik perhatian saya. So kalau korang boleh nampak benda ni, ni dia punya macam connector pole ni lah. Okay, so korang perasan tak bentuk ni bentuk apa? So kalau korang peminat Vidalido, so mesti korang perasan sebenarnya logo diorang, okay, logo Vidalido adalah sebenarnya ada base daripada connector ni lah, macam bentuk Y ni. Okay, so inilah sebenarnya asal usul bentuk logo Vidalido. Okay, dia inspired daripada benda ni. So benda ni penting sebab dia nak connect kita punya pole-pole ni nanti. Okay, so last kali dia punya inner tent, dia satu set saja sebab dia tak ada outer layer, dia inner sahaja. Simple je, barang dia pun tak banyak. So dia ada 3 part. So sebab tu kita perlukan dua-dua. Kalau kita nak jadikan satu set tempat kita camping lah, untuk kita camping dengan perfect lah. Sebab ada orang dia suka gunakan shelter tent. Shelter tent ni dia yang bestnya sebab dia ventilation lah, dia memang open. Okay, dia bukan satu kemah yang lengkap, dia just ada cover sajalah kat luar.
tapi dia tak ada sleeping system yang dia dah siap, okey, dah ready. Maksudnya kita kena fikir satu option lain untuk kita gunakan sebagai tempat tidur. Okey, ada orang dia prefer gunakan carpet bed, okey, carpet bed pun boleh, ataupun kita gunakan inner tent. So inner tent, so ada macam contohnya macam Lanyu ni lah, dia sediakan satu option inner tent. So inner tent sahaja. So kita kena gunakan dua-dua ni untuk mix and match lah. So ni antara satu lagi option lah untuk kita camping, selain daripada kita beli kemah yang dah ready, dah ada semua. So mungkin nak kelainan, kita boleh gunakan cara macam ni lah. Okay, untuk yang Lanyu ni dia tak ada bagi dia punya manual instruction, tapi sebenarnya cara dia tak susah pun. So korang boleh just follow je video ni, tengok cara dia macam mana nak set up Lanyu ni lah, dia punya inner tent ni. Okay, so kita akan start dengan hubby tent dulu. Lepas tu bila dah siap dia punya hubby tent, dia punya shelter, baru kita pasang dia punya inner tent Lanyu. So nak set up hubby tent ni, dia sebenarnya perlu kat satu kawasan yang lapang lah, sebab saiz dia tadi lebih kurang dalam 4x5 meter. So 4x5 meter memang agak besar. So dia perlukan satu kawasan yang lapang. Kalau campsite yang dia jenis ada tapak-tapak tu, kena cari yang saiz yang lebih besar daripada tu lah. Okay, so sekarang kita nak set up hubby tent, sebab dia tak ada inner tent, so kita tak payah pasang dia punya ground sheet lah. Masa nak set up Lanyu nanti, dia punya inner tent nanti, baru kita letak ground sheet. Okay, so first cara pasang dia actually dia tak susah pun. Dia pole dia pun dia ada dua jenis lah. Ni dia punya center pole, aluminium pole, dan ni dia punya awning pole. Dia ada 4 lah. Ni kita pasang kemudian. So kita nak set up dia punya ni dulu, okay, center pole ni, dan kita masukkan dekat dia punya outer layer. So pole dia ni pun dia dah ada getah dia, dah ada getah dia, dan kita sambungkan je. Lagi satu sebab apa kita perlukan kawasan yang lapang adalah sebab pole ni agak panjang. Dia ada banyak dia punya section ni, dan kita just sambungkan je. Okay, dan pole ni pun sebenarnya dia curve lah, dia melengkung sebenarnya, dia tak straight. So next step adalah kita kena masukkan pole ni pada dia punya outer layer yang kat tengah-tengah ni. So ni kita kena bentangkan dulu. So kita kena masukkan yang kat sini, dia ada satu part yang merah ni, okay, satu slot merah ni yang bahagian tengah, untuk kita masukkan dia punya pole, okay, aluminium pole ni. So kita bentangkan dulu macam ni. So part yang ni sebenarnya dia agak challenging sikit lah, sebab kita kena masukkan pada semua dia punya slot ni lah. Dia ada banyak lah. Dia ada beberapa part sini yang pendek, lepas tu yang panjang yang kat tengah ni lah, sampai hujung sana. So dia memang makan space lah. So kalau kita nak pasang ni memang kena hati-hati. So tak nak terkena orang ke, kena kemah lain ke, okay. Ataupun satu option, kalau kita tak nak buka semua dia punya pole ni, kita lipatkan, kita just bila nak masuk baru kita buka lah satu persatu, tu pun boleh. So ikut kesesuaian kawasan lah, dan kita masukkan je kat sini. Dia pun slot dia ni pun agak besar, jadi dia tak leceh sangat lah. Dan kita tolak je. So far dia smooth lah, dia tak ada sangkut-sangkut ke apa. Dia nice lah dia punya slot dia ni. Okay, kita just tolak je sampai ujung. Okay, so sampai kat sini dia macam stuck sikit, kita kena tolak macam ni. Dan kita masukkan yang kecil ni. So last sekali dia ada satu pin dia ni. Okay, pin yang ni kita masuk je kat sini. So dia yang ni bagus, dia tak gunakan pin yang satu batang tu je. Dia gunakan macam ni, dia macam ada spring lah, dia macam ni. Okay, so bila kita masuk ini dia lebih kuat.
dia tak mudah tertanggal lah. Okay, masukkan macam ni. Dan nanti kita akan tolak pole tu, dan yang hujung pole tu pun masuk dekat pin yang side sana. So yang side sini kita tolak, so bagi dia curve lah. Dan kita tarik sikit bagi dia balance. So yang ni kita kena tarik. Okay, dan kita masukkan yang pin ni dalam ni. So part ni dia memang agak susah sikit. Okay, part ni memang pada saya memang agak susah sikit lah, maybe sebab dia first time. Dan digunakan pin ni macam ni. Kalau dia gunakan yang batang tu senang sikit. Okay, baru boleh. So agak struggle sikit lah part ni. Okay, so korang kena biasakan lah. So maybe dah second time nanti dia lebih loose sikit, dia lebih mudah sikit lah. So sebab dia first time, dia agak struggle sikit untuk masukkan dia punya pin dia ni. So bila dah masuk, okay, dah settle lah, dah senang lah. So bila dah siap, dia jadi macam ni lah. Dia dah ada satu pole dekat tengah dia ni. Dan kita kena pack yang hujung ke hujung. So ni kita pack yang sini. Ni kita pack je dulu, sebab kita nak dirikan dia punya center pole ni. So yang sebelah sana pun kita pack dulu sebelah. Dan kita lepas tu baru kita dirikan pole ni lah. Okay, so yang sini kita pack je dulu sementara. Dan baru kita adjust lah nanti ikut yang sesuai. Okay, sekarang saya dirikan. Okay, sekarang saya pack yang pole ni. Okay, dia ada bagi satu tali kat sini. So kita boleh pack yang sini lah. Ni untuk kita secure dia punya aluminium pole ni. So next kita tarik yang ni. Yang ni kita loosekan dulu. Okay, sekarang kita adjust lah. Kita pack balik ikut tempat yang sesuai. Strap ni kita boleh tarik dia punya ni, strap ni untuk ketatkan. So dah siap, kira first part lah. Tadi kita dah masukkan pole dia dan kita dah pack yang ni dulu. So just nak bagi dia punya center pole aluminium ni dia berdiri lah. Okay, dia dah tegak, kita dah adjust. So total kita kena pack 6 lah, termasuk dia punya pole. Dan yang ni kita boleh tegangkan. Okay, strap dia ni kita boleh tegangkan. Okay, dia jadi macam ni lah basically. So yang penting dia punya ni dia dah tegak lah, dia punya center pole ni. So kalau dari depan dia nampak macam ni lah, dia dah curve, dia bentuk terowong ni. So next kita nak pasang dia punya pole. So pole ni dia ada 4, 2 kat depan sini, okay, 2 kat belakang. So dia punya outer layer dia dah siap, part ni lah kita dah naikkan, okay, dah dirikan. So next nak pasang dia punya pole, okay, pole untuk dia punya awning lah kat depan. So yang ni dia memang kita kena pasang untuk kasih dia full setup lah. So pole dia besar, pole dia jenis macam ni. So dia, saya tak sure dia aluminium ke steel, tapi dia tak berat sangat lah. Nak kata aluminium tapi nampak macam steel, tapi dia tak tebal sangat lah. Dia tak terlalu heavy duty lah. Cuma dia punya diameter dia agak besar. So yang ni dia jenis kita kena sambung lah, dia tak ada getah. Kita kena sambung part by part. So yang ni base ni yang bahagian bawah. So yang tip, okay, ada besi ni bahagian atas, 2 lagi yang tengah lah. Okay, so setiap pole dia ada 4 section. So kita sambungkan. Dan pole dia ada lock macam ni. Okay, lock macam ni kita masukkan. Ini kita kena tekan, kita lock lah sampai dia punya button ni terkeluar semula. So satu pole dah siap. Dia agak tinggi. So tinggi dia lebih kurang dalam 1.8 cm lah. Okay,
So dia lebih tinggi daripada saya. So 1.8 cm setiap pole. Next kita perlukan 2 pack dan 2 tali lah. Okay, satu ikat ni dia total dia ada 6 tali dia bagi. Okay, 6 guideline. So setiap ikat dia ada 2 lah. Dia ada 3 ikatan. Yang depan kita perlukan 2. Okay, belakang perlukan 2. So lagi 2 kita sebenarnya boleh ikat yang tengah. So kalau tempat berangin, untuk kuatkan kita boleh ikat yang bahagian tengah dekat center pole kiri kanan. So tali dia pun agak tebal. Yang ni kalau tak salah saya dalam 5mm lah. Dia punya diameter dia. So dia punya panjang lebih kurang 2 meter. So next kita ambil ni. Dan dia ada inilah dia punya besi dia ni. Dia ada lubang dia, eyelet dia dekat sini lah. Dan kita masukkan. Lepas tu ikat. Dan kita tarik. Kita laras dia punya adjuster dia ni. Okay, so biasanya adjuster ni saya akan letak dekat tengah-tengah lah, dekat tengah-tengah tali. So kita ada option lah, sama ada kita nak ketatkan, kita boleh tarik. So jangan letak adjuster ni dekat atas sangat lah. So biar dia tengah-tengah. Okay, kita pack dulu. So yang sini pun sama. So dah siap 2 pole. Dan kita adjust lah ikut ketegangan yang sesuai. So yang part belakang pun sama juga, kita gunakan 2 pole, 2 guideline dan 2 pack. So dia actually dia depan belakang design dia sama je. Okey, tadi saya dah siap pasang. Okey, ini adalah Habitan daripada Widalido. Okey, dia sebenarnya sebuah shelter. So tunnel shelter lah. Okey, sebelum saya pasang dia punya inner 10 Lanyu. So kita tengok shipper review dulu. Kita tengok sikit Widalido Habitan ni dulu. Okey, so bila dah siap pasang, so basically dia adalah bentuk sebuah tunnel. Okey, kalau tunnel normally dia akan ada pole dia yang curve lah, pole curve. Cuma dia ada satu je. Okay, dia ada satu center pole yang curve. Dan dekat depan dan belakang dia gunakan pole biasalah, straight pole. So bentuk dia macam ni lah. Okay, dia ada tengah-tengah melengkung. So kat depan dia straight lah, dia flat, dia petak macam ni. Size dia memang besar. Dia memang satu shelter yang besar. Sebab dia punya size capacity dia untuk 4 ke 6 orang. Dia punya material dia gunakan polyester 150D. PU dia 3000mm dan juga dia gunakan black coating. So material dia agak tebal, dan pada saya material dia memang premium lah. Memang lebih baik daripada kemah-kemah Widalido yang sebelum ni, daripada yang Punsan tu. So dia punya material dia lebih bagus lah. Selain daripada center pole, dia gunakan 4 pole. Okay, pole dia agak tinggi. So height kat sini, dia punya entrance ni lebih kurang dalam 1.8 meter. So ketinggian kat dalam lebih kurang dalam 2.3 meter. So memang sangat tinggi. Okay, dan sangat luas. So dia gunakan black coating. So kat dalam dia ni, dia tak panas sangat. Tapi sebab sekarang tengah hari, memang terasa dia punya haba sikit lah, bahang sikit. Tapi sebab dia open, dia depan belakang memang dia terbuka macam ni. So kalau ada angin, memang sedap lah. Okay, dalam ni memang sangat luas. Okay, so shelter ni sebenarnya dia banyak guna dia. Okay, banyak kegunaan dia. First, kalau kita nak gunakan shelter ni saja, kita boleh jadikan satu common space yang besar. Contoh kalau kita nak camping beramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan family. So kita boleh gunakan shelter ni, okay, Habitan ni sebagai satu sharing common space lah. Kita boleh lepak dalam ni, kita boleh kumpul dalam ni. Ataupun kalau korang nak day pack ke, nak pergi piknik ke, so boleh just set up dalam ni lah, korang punya tempat rehat, tempat santai. Kalau korang nak camping pun boleh. So kena pasang inner tent lah, inner tent kecil untuk tidur. Ataupun boleh gunakan camping bed. Cuma dia open lah, dia tak ada option untuk tutup. So dia agak open. So pada saya lebih sesuai gunakan inner tent lah. Okay, dan lagi satu option, dia sesuai juga kalau korang nak camping dengan kenderaan. Okay, korang nak jadikan sebagai korang punya setup camper car.
sebab dia punya ni memang sangat besar. Okay, dia punya pintu dia sangat besar. Kalau korang nak masukkan korang punya boot kereta pun boleh. Maksudnya kereta korang masukkan separuh, sebab ada korang nak tidur dalam kereta ke, ataupun barang-barang letak dalam kereta pun boleh, sebab memang sangat luas dan dia sangat tinggi lah. Okay, dari segi waterproofing, dari segi material, pada saya tak ada masalah. Okay, dari segi design, dia punya tengah tu ok. Cuma kat sini saya rasa dia ada possibility sikit lah. Dia punya ada kemungkinan untuk air bertakung. Tapi korang ada beberapa option lah untuk atasi benda ni. Satu, kita boleh ikat tali kat sini yang kita tarik lah. So ni bila hujan sajalah kita buat. So air dia akan berkumpul kat tengah dan dia terus mengalir dekat depan sini. Ataupun korang boleh just kendurkan sikit, rendahkan sikit pole, nanti dia akan macam ni. Korang macam ni, air dia akan turun kat sini. So tu option untuk selesaikan masalah air bertakung lah kalau hujan. So kalau tak hujan, tak apa, kita biar je dia tegang macam ni. Tadi saya dah siap pasang dia punya outer ni. Okay, dia punya shelter ni, Habitent daripada Vidalido. So kalau kita nak gunakan untuk camping, kita perlukan dia punya inner tent lah. So inner tent yang ni dia jual basingan. So namanya adalah Vidalido Lan U. So yang ni dia tak datang sekali dengan Habitent ni. So kalau korang nak gunakan Habitent ni untuk camping, kena dapatkan inner tent ni lah, ataupun boleh gunakan inner tent lain. So yang ni satu option yang menarik lah. Ini pun produk baru daripada Vidalido. So nak pasang dia sebenarnya simple je, macam kita pasang dome tent yang kecil. So dia just ada dia punya inner tent. Okay, ni dia punya pole dan juga dia punya pack. Okay, yang bagusnya bila kita gunakan shelter tent ni, sebab kita akan set up dia punya shelter lah, ataupun tempat teduhan. So kalau kita pasang dekat tempat panas sekalipun, ataupun waktu hujan, so kita masih lagi terlindung. Kita tengok dia punya pole dulu. So pole dia jenis aluminium. Okay, bila aluminium, pole dia memang sangat ringan lah. Pole dia jenis macam ni, dia dah connect sekali, dia dah ada connector, kita just masukkan je. Okay, so untuk pole dia, pada saya dia agak kompleks sikit lah. Dia tak macam dome tent normal yang gunakan dua cross pole. Yang tu dia lebih mudah. Cuma yang ni dia ada banyak part yang kita kena sambung lah. Sekarang kita buka dia punya inner tent ni. So yang ni dia warna hitam. Dia ada dua option warna. Dan kita boleh pasang dia punya pole. Pole dia macam ni. Kita joinkan semua pole dia ni. Pole dia ni memang dia connect each other. Dia akan jadi bentuk dia macam ni lah. Okay, so next kita kena masukkan ini dulu. Masukkan pole ni dalam dia punya lubang ni. Seterusnya yang sini pula. So next part ni lah. So ni kita kena bendkan dia lah. So, kita masukkan ini. Dan last sekali kaki dia yang ujung. Alright. Okay, next kita sangkut semua hook dia ni. Dah siap pasang. Ni adalah Lan U inner tent. Okay, so Lan U inner tent ni dia sebuah tent, tapi dia khas untuk kita gunakan bawah shelter lah, sebab dia memang dia bagian inner saja, dia tak ada cover bahagian luar. So size ni dia untuk 2 orang. Size dia just nice untuk 2 orang. Sekarang saya bacakan sedikit spek lah pasal Lan U inner tent ni. Okay, size dia bila kita dah buka 220 kali 150 kali 120 cm. So dia punya panjang 220 cm, lebar dia 150 cm. So tinggi dia 120 cm. So dia memang just nice untuk maksimum 2 orang ataupun untuk seorang lah. Bila storage tadi, bag dia pun kecil je, 17, dia punya diameter 17 cm. Dia punya panjang dia 47 cm. Berat dia 3.5 kilo. Okay, dia punya material, dia punya inner tent dia gunakan 130 GTC cotton clothes.
Dia bukan gunakan polyester. Dia punya bottom layer 200D Oxford lah. Dia punya bottom dia 2500 mm. Okay, manakala dia punya inner, dia punya atas dia ni, dia sebenarnya dia tak waterproof, tapi dia hanya splash lah, anti splash water. Maksud dia kalau contoh kalau hujan, dia ada tempias sikit-sikit, dia okey. Tapi kalau dia direct kena hujan, dia tak sesuai, dia memang tak waterproof lah, air boleh meresap kat dalam. Tapi kalau setakat percikan sikit-sikit tu tak ada masalah lah, dia just meresap dekat dia punya luar je, dia tak adalah sampai dia tembus kat dalam. Okay, dari segi pemasangan pun dia gunakan aluminium pole, cuma dia bukan yang biasa yang cross pole lah, dia gunakan macam skeleton, style dia skeleton. Kita dah pasang dulu dia punya pole dan baru kita sangkut lah. So pole dia pun dekat luar, so nampak menarik lah, nampak nice. Dia punya design dia saya suka, nampak cantik lah. Dan dia punya dalam dia pun actually dia tak besar sangat, dia just nice untuk masukkan satu tilam size queen. Okay, tilam yang lebar dia dalam 140 cm. Dia just nice lah, dan ada space sikit untuk kita selit-selit letak barang lah. Macam ni, dia ada dua pintu. So pintu depan dia macam ni, sama juga pintu belakang dia D-shape lah, opening dia D-shape, dan dia ada dua layer. Dia ada privacy layer lah. So yang ni dia ada netting, dan dia ada satu lagi privacy layer yang kita boleh tutup kalau kita perlukan privacy. So kalau kita nak ventilation, kita boleh buka dua-dua side pintu samalah, sebab kita nak gunakan netting ataupun kita tutup terus macam ni. Dan dia ada poket, 3 poket side sini dan 3 poket sebelah sana. Dan dia ada tempat hook untuk gantung lampu ataupun kipas. Kipas rasanya tak sesuai lah, lampu sesuai sebab dia bukan kat tengah-tengah. Okay, bagusnya design dia macam ni. Okay, dia tak gunakan center pole, so headroom dia lebih luas lah. So ujung ke ujung ni dia luas. Biasa kalau kita gunakan yang cross pole biasa, dua cross pole, dia agak sempit sikit sebab dia hujung saja, yang tengah-tengah saja dia tinggi. Tapi kalau yang macam ni, dia tengah pun, tepi pun masih lagi tinggi lah. Kalau kita nak duduk pun selesa. Okay, dekat yang bahagian belakang ni, yang ni yang belakang lah, sebab yang kat sana dia ada logo Vidalido. So yang tu depan lah. So yang kat belakang dia ada satu zip untuk kita masukkan kabel lah. Kita boleh sambung plug point ataupun power point. Terus kita punya extension, kabel dia kita boleh keluarkan kat sini. Okay, satu feature yang bagus lah. So ni gambaran lah macam ni kalau keadaan bila kita camping gunakan Habitent, shelter Habitent ni, dan juga Lanyu inner tent. So kalau kita, yang ni sesuai setup untuk dalam 2 orang lah. Okay, so kalau kita nak camping dengan pasangan kita, so dia memang sangat sesuai. Sebab inner ni pun dia dah just nice untuk tidur 2 orang, dan kita ada space lagi kat depan sini untuk kita set up kita punya common space lah. Dan kalau hujan pun tak risau, sebab shelter ni memang besar, memang luas lah. Kita nak set up kita punya common space ni memang terlindung lah, sama ada daripada panas ataupun dari hujan. Okay, kita punya inner tent pun masih lagi selamat. Okay, sebab dia memang cover keseluruhan. So dia memang cover sampai belakang ni. So kalau hujan direct memang tak kena lah kita punya inner tent. Tapi kalau maybe kalau angin ada tempias, dia akan kena sikit lah. Cuma inner tent ni dia tak waterproof, cuma dia splash proof. Kalau kena tempias sikit-sikit tu tak ada masalah. Dan dia punya ventilation dia pun bagus. Dia ada 2 pintu besar depan belakang. Ni pun dia ada option lah, sama kita nak letak macam ni ataupun kita nak letak menegak macam ni pun boleh. So terpulang lah. So dia ada netting untuk ventilation. So dalam dia pun kita boleh tutup untuk privacy. Tadi saya dah tunjukkan cara pasang, dan sikit review pasal 2 jenis tent daripada Vidalido ni. Satu dia punya luar tu adalah Habitent, sebuah shelter tent, dan juga lagi satu adalah yang Lanyu, sebuah inner tent. So dua-dua ni adalah separate item, dia tak datang sekali lah, korang kena dapatkan basingan. Okay, so pada saya dia satu combination mix match yang bagus lah. Okay, untuk kita satu option untuk kita gunakan ketika camping. So kadang-kadang korang dah bosan nak gunakan tent yang dah biasa, so maybe korang boleh gunakan style macam ni lah. So yang bestnya dua-dua ni kita boleh gunakan basingan. Untuk shelter tent Habitent ni korang boleh jadikan sebagai satu shelter
Contoh kalau korang nak berkelah, korang nak backpack, korang boleh jadikan tempat santai-santai lah. Lanyu pula pun satu benda yang bagus juga sebab dia satu inner tent. In case korang tak berminat dengan Habitat ni, korang boleh gunakan dengan shelter tent yang lain. Okay, bagi saya setup macam ni dia sebenarnya tak sesuai untuk semua orang lah. Okay, dia lebih sesuai untuk kalau kita sama ada kita nak camping secara solo ataupun secara berpasangan. Okay, untuk 2 orang maybe sesuai. Kalau dengan family, pada saya dia kurang sesuai dan dia tak berapa praktikal lah. Tapi kalau kita camping 1 ataupun 2 orang, benda tu memang sangat nice dan dia satu kaedah camping yang lain daripada lain lah. Okay, yang bagusnya kalau kita set up macam ni, biasanya kita akan set up dia punya shelter dulu. Okay, dia punya tempat teduhan dulu. Lepas tu baru kita set up sama ada dia punya common space, tempat kita masak, tempat kita makan, tempat kita santai tu. Lepas tu baru kita set up dia punya inner tent. Okay, tempat kita tidur lah. So maksudnya kita dah buat satu tempat teduhan, baru kita set up benda-benda lain. So dia dapat melindungi kita sama ada daripada panas, okay, ataupun daripada hujan. So satu sistem yang pada saya lebih teratur lah. Kita tak kelang kabut berbanding kalau kita gunakan kemah biasa. Kadang kita terpaksa set up masa panas ataupun hujan. So kita kena buat juga waktu cuaca macam tu lah, unless korang ada banyak masa untuk kita nak tunggu tempat tu teduh sikit ataupun dah tak panas sangat lah. Okay, dari segi yang kurang best sikit bila set up macam ni, dari segi privacy dia agak kurang lah. Sebab satu, inner tent dia tu dia biasanya normally kebiasaannya inner tent ni dia tak besar sangat lah. Dia memang rendah je. So nak diri memang tak sesuai, nak tidur pun dia ngam-ngam je saiz dia. Just kita boleh letak tilam dan sedikit barang lah. So saiz dia memang tak pada saya dia memang tak selesa lah. Tapi untuk tidur masih lagi okey sebab dia punya inner tent yang Lanyu ni kita boleh tutup dia punya privacy dan juga kita boleh buka untuk ventilation sebab dia ada 2 pintu yang besar. Dia ada netting dan juga dia ada privacy layer lah. So kita boleh adjust ikut kesesuaian. So untuk solat, kita boleh solat dekat dia punya bahagian depan lah, dekat bawah shelter. Cuma kalau untuk orang perempuan mungkin dia kurang privacy lah, dia terpaksa solat dekat luar. Untuk lelaki tak ada masalah lah. Okay, lagi kekurangan pada saya dia punya inner tent dia tu. Okay, inner tent dia tu walaupun dia nampak cantik, tapi dia punya material dia bukan jenis yang waterproof lah. Dia memang kita kena guna bawah shelter, kita tak boleh gunakan open space sebab kalau kena hujan direct dia tak sesuai lah. Tapi kalau kita gunakan bawah shelter dia masih lagi okey. In case kena tempias sikit percikan air dia tak ada masalah. Okay, nanti saya akan camping gunakan setup ni. Nanti saya akan bagi feedback. Saya akan share dengan lebih detail lah bila kita dah camping dengan keadaan yang sebenar. So saya lebih tahulah in case kalau hujan ke tempat tu memang sangat panas ke, kita boleh tahulah performance dia macam mana. So nanti yang part feedback saya akan letak dalam camping vlog bila saya gunakan kemah, Habitat dan juga Lanyu tent daripada Vidalido ni. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak simpan balik, kita nak kemas, kita simpan balik, kita nak letak balik dalam bag dia. Okay, so kita akan start dengan dia punya inner tent dulu. Sebab dia punya outer tent, dia punya Habitat kita biarkan dulu sebagai satu shelter lah, sebagai satu tempat teduhan, sementara kita nak kemas dia punya inner tent. Okay, yang pertama kita tutup dulu dia punya layer dalam dia. Okay, dia punya pintu dia ni. Okay, kemudian kita cabut semua hook dia lah. Okay, kemudian kita cabut dia punya frame dia ni. Yang ni kena hati-hati sikit sebab kita tak nak dia, kita kena kita punya shelter. Frame dia kita lipatkan. Okay, kita cabut dulu, lepas tu baru kita boleh kemaskan lipatan dia. Pasal dia tak semudah gunakan jenis yang cross pole tu. Yang tu sebenarnya dia lagi mudah lah. Yang ni saya sebab dia dah connecting dengan getah-getah ni agak leceh sikit sebenarnya. Okay, so dia jadi macam ni lah. Okay, next kita lipat inner tent dia.
Okey, dia dah siap ikat. Kita masukkan dalam beg dia. Beg dia pun dia agak besar. Dan saya suka beg macam ni sebab dia ada compression strap. Dia bagi beg yang besar sikit. Dan kalau kita nak compactkan dia, kita just tarik je strap dia ni. Okey. So dia nampak kemas lah. So dah siap lah. Okey, untuk Habitan kita kena buka dia punya pole dulu. Kita turunkan pole dia, tali dia kita cabut dulu. Just kita biarkan dia punya yang center pole saja. Kita cabut one side dulu. So kita tumbangkan. Next kita cabut yang ni, pack, semua pack lah. Ok, seterusnya cabut dia punya pin dia ni. So dia ada tali ni. Ok, tali putih ni kita boleh tarik. Kita cabut yang sebelah ni. So pole ni kita tolak. So yang part sini kita boleh lipat terus siap-siap supaya dia tak jadi terlalu panjang dan dia tak mengganggu lah, dia tak kena kemah lain ke, kena orang lain ke. So yang ni kita boleh tarik. Kita tarik dan kita terus lipat. Okay, seterusnya kita lipat outer layer ni. Okay, biasa kita jadikan back pole ni sebagai guideline lah, untuk dia muat masuk dalam beg dia. Letak pole dia sekali dan kita boleh start gulung. Itulah tadi saya dah tunjukkan cara pasang dan simple review dan juga cara simpan balik dua kemah daripada Vidalido ni. So yang bawah ni adalah Habitan, sebuah shelter tent, dan juga yang ni adalah Lanyu inner tent. So kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua produk ni, korang boleh dapatkan dengan Payung.cam lah. Okay, so Payung.cam adalah authorized reseller yang terbesar Vidalido dekat Malaysia ni. Okay, harga dia, so untuk Habitan ni harga dia sekarang dalam harga dia RM639. Okay, pada saya harga dia reasonable sebab dia sebuah shelter tent yang besar. Okay, so korang boleh jadikan sebagai satu shelter, jadikan kemah, dan sebenarnya macam-macam lagi korang boleh buat ikut kreativiti lah. Okay, so pada saya harga dia memang sangat berbaloi. Untuk yang Lanyu ni pula, okay, Lanyu inner tent ni, okay, harga dia lebih kurang dalam harga dia lebih kurang dalam RM499. So pada saya harga dia agak mahal sikit lah, untuk RM500 untuk sebuah inner tent sahaja. Okay, so in case korang berminat nak dapatkan dua-dua sekali, okay, harga dia RM1,000 lebih lah. Korang akan dapat setup ya, contoh yang macam saya tunjukkan demo tadi. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Okay, sebagai tanda sokongan, nak minta tolong korang tekan like dan juga tinggalkan sedikit komen sebagai tanda support kepada channel My Colours Journey, supaya kita orang terus semangat untuk buat konten-konten yang berkaitan dengan camping dekat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi di video 10 review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.